Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Satu lagi perkara yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila dikatakan lebay-lebay PAS, parti PAS, ya berbohong demi untuk kepentingan politik sahabat-sahabat semua. Apa sudah jadi dengan lebay-lebay PAS dengan parti PAS ini? Jadi saya teringat sekali lagi kenyataan daripada Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Adakah ini sedikit demi sedikit menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin itu ada kebenarannya? Jadi sekali lagi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda ya berkaitan dengan isu ini, apa sebenarnya yang berlaku. Jadi dikatakan PAS berbohong atas nama Imam Syafi'i untuk pertahankan penyelewengan. Itu dia sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang cuba lebay-lebay ini lakukan? Ini adalah kenyataan daripada Ahmad Mursi ya. Bila Ustadz PAS timbulkan kontroversi, mulalah disebarkan kata-kata palsu Imam Syafi'i yang tidak ada sumber yang sah dan dijajah dalam ceramah di surau dan juga masjid. Ramai pula yang percaya tanpa soal. Apa yang disebarkan? Ini antara yang disebarkan ya oleh lebay-lebay PAS ini. Carilah ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik, dan jadikanlah dia ulama yang membimbingmu. Jauhilah ulama yang dekat dengan orang kafir dan munafik, kerana dia akan menyesatkanmu dan menjauhkanmu daripada kerajaan Allah. Daripada Allah. Itu antara ajaran kenyataan ya lebay-lebay ini yang diajar demi untuk menghalalkan perkara-perkara kontroversi yang berlaku kepada lebay-lebay PAS ini. Asalnya, kata Ahmad Mursi lagi, kata-kata palsu ini mula tersebar di Indonesia di awal wujudnya media sosial sebelum sampai ke Malaysia melalui pihak-pihak yang mengejar kepentingan tertentu. Ulama sebenarnya diukur berdasarkan ilmu, akhlak dan takwa mereka, bukan semata-mata berdasarkan apa yang orang lain fikir tentang mereka, sama ada Islam ataupun bukan Islam, kata Ahmad Mursi lagi. Kalau betul ulama yang benar mesti dibenci atau mereka sengaja berusaha untuk dibenci oleh orang kafir, macam mana mereka nak berdakwah? Soalnya, bukankah tugas utama ulama adalah menyebarkan dakwah? Soalnya lagi, Nabi Muhammad katanya tunjukkan akhlak yang sangat mulia. Ramai yang tertarik kepada Islam hanya kerana contoh pribadi baginda. Islam ajar kita berdakwah dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara menjana kebencian orang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu antara rujukan ya yang diberikan oleh penulis ini. Kalau seseorang diangkat sebagai ulama tapi akhlaknya buruk, suka berbohong, mencarut, bersikap ekstrim, tidak amanah, makan gaji buta atau suka melabel dan menghina, maka bukan hanya orang kafir, orang Islam pun patut benci sikap begini. Kebencian tak boleh dijadi ukuran kebenaran. Kebenaran mesti diukur dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, kata Ahmad Mursi lagi. Ada yang dibenci oleh satu kelompok kerana pendapat mereka yang tak popular atau sebab mazhab yang berbeza, tapi itu tak jadikan kebencian sebagai bukti mutlak seseorang ulama itu benar. Islam ajar kita untuk berbuat baik dan adil kepada semua, termasuk bukan Islam, terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Allah berfirman, Allah tak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tak memerangi kamu kerana agama dan tak usir kamu dari tanah airmu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya, Al-Muntahana 68. Itu antara kenyataan ataupun rujukan yang turut diberikan oleh Ahmad Mursi ini lagi. Tambah lagi, Tok Guru Nik Aziz adalah contoh pemimpin yang cuba tonjolkan Islam sebagai rahmah untuk semua, dengan pendekatan yang inklusif, dengan slogan PAS for all. Beliau disenangi oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Pendekatan inilah disambung oleh Parti Amanah di bawah kepimpinan Haji Hadi. PAS berubah menjadi parti perkauman dan inklusif dengan pendekatan yang bengis dan ekstrim. PAS dah tak ada lagi perjuangan keadilan sosial yang luas seperti dulu. Itulah kata-kata palsu Imam Syafi'i ini dijadikan modal untuk pertahan fikrah PAS yang salah. Wow, ini satu pandangan yang begitu baik ya, yang ditulis oleh Ahmad Mursi ini, sahabat-sahabat semua. Adakah Anda setuju atau tidak ya? Anda boleh berikan komen di dalam
ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, satu lagi perkara yang agak mengejutkan kita, ya. Ini adalah kenyataan terkini ya daripada pihak ISPRM yang mana dikatakan kaut rasuah hingga RM2.500 setiap kepala, 46 pengkhianat negara bersubat angkut warga asing. Wow, apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Seramai 46 pegawai penguat kuasa yang menjadi pengkhianat negara disakit terbabit dengan sindiket membawa masuk warga asing melalui kantor tertentu. Ia menjadi modus operandi counter setting di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ketua Pesuruhjaya ISPRM Pencegahan Rasuah Malaysia berkata, sindiket terbabit memudahkan laluan masuk tanpa pemeriksaan yang mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan Immigration. Jadi katanya terdapat keterangan menunjukkan wujudnya pembayaran wang rasuah dan penguat kuasa serta turut bersubat dengan pihak ejen. Ini menyebabkan warga asing terbabit dapat memasuki negara dengan mudah sebagai pelancong sebelum hilang dan disaki bekerja tanpa dokumen, katanya menurut satu kenyataan hari ini. Dan menurut ISPRM lagi, menggerakkan offsetting hari ini hasil perkongsian maklumat perisikan antara agensi yang berjaya menahan 13 individu termasuk 2 penguat kuasa di KLIA. Mereka dipercayai terbabit rasuah membabitkan sindiket yang menggunakan modus operandi yang sama. Kesemua suspek lelaki berusia lingkungan 20-an hingga 50-an itu ditahan dalam operasi di sekitar Lembah Kelang dan dibawa ke pejabat ISPRM untuk membantu siasatan, katanya. Beliau juga berkata 2 suspek penguat kuasa itu disaki ia terbabit dengan perbuatan berkenaan sejak 2016 dengan menerima bayaran rasuah sebanyak 3 hingga 2.500 untuk setiap warga asing yang masuk mengikut kewarganegaraan. Turut ditahan adalah 9 ejen dan 2 proksi yang menjadi pemegang aset bagi pihak suspek penguat kuasa. Tambah ISPRM lagi, pasukan khas sudah pun ditubuhkan untuk merakam percakapan pegawai-pegawai penguat kuasa yang disaki bagi membantu siasatan. Katanya kami tidak menolak kemungkinan akan ada tindakan susulan serta tangkapan lain dalam masa yang terdekat. Jadi jelasnya lagi, hasil sebuah itu turut menyita wang tunai sebanyak RM50,000. Kes itu disaki mengikut Seksyen 16 Akta ISPRM 2009 dan suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur bagi permohonan reman. Jadi semalam juga seorang warga Myanmar yang juga ejen sindiket dituduh di Mahkamah Seksyen Shah Alam mengikut Seksyen 16 dalam kurungan B Akta ISPRM 2009 ya kerana membayar rasuah sebanyak RM5.650 kepada penguat kuasa Immigration. Bayaran itu adalah upah melepaskan kemasukan 9 warga Myanmar melalui pintu masuk KLIA tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Wow, itu dia satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita sahabat semua. Ya, tapi kita ucapkan tahniah juga ya kepada pihak ISPRM kerana berjaya menahan ataupun menghidu ya aktiviti haram ini dan sekaligus ya membawa penahanan penyiasatan kepada mereka-mereka yang terlibat ya di dalam aktiviti itu. Jadi apa komen anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen terutamanya ya perkara pertama tadi pembohongan ya lebay-lebay PAS sanggup berbohong ya demi untuk tujuan kepentingan politik dan sebagainya. Apa sudah berlaku dengan lebay-lebay PAS ini sahabat semua. Jadi apapun anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.